Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Muka surat 5 kitab Jawi, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kedua kidam, artinya arti kidamun, yakni terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayunya, iaitulah sedia, yakni sedia adanya Allah. Kerana apa kata sedia adanya Allah? Kerana sifat kidam ni, sedia-sedia yang kita nak bahas ni, dia bergantung pada adanya Allah. Adapun yang kita belajar sifat wujud, iaitulah ada tu pula bergantung pada zat dia panggil. Kita kata ada zat Allah. Bila mana kita kata ada zat Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala tu pula qadim ke baru, maka keluarlah sifat qidam. Qidam ni maknanya bergantung pada adanya Allah. Ada Allah tu sedia ke baru? Kata sedia ni maknanya bergantung pada ada Allah. Adapun kita belajar sifat yang pertama pada pertemuan yang lepas, Allah Ta'ala tu ada. Ada tu kena kepada zat. Nak memberitahu zat Allah Ta'ala tu yang ada. Bila mana Allah Ta'ala tu ada dia tu kerana ada ni ada dua lagi. Ada pesing sedia, ada pesing baru. Ada Allah Ta'ala tu sedia. Sedia itulah yang dikatakan dengan qidam. Jadi qidam ni kena kepada diri sifat Allah Ta'ala tu. Manakala dia bersifat dengan sifat qidam, dia yang qadim panggil. Kena kepada Allah Ta'ala, zat dia tu panggil yang qadim. Yang qadim kena kepada diri maujud tu, yang ialah Allah. Adapun kata qidam kena kepada diri sifat.
Manakala Allah Ta'ala tu yang maujud bersifat dengan sifat qidam, maka zat Allah Ta'ala tu yang qadim. Yang qadim kena kepada zat Allah. Diri sifat manakala kita kata Allah tu yang qadim, dia bersifat dengan sifat qidam. Sedia. Lalu tu kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kedua kidamun, baca kidam, jangan baca qadam. Qadam jadi kaki. Kedua qidamun, kedua nisbah bilang lah tu. Sebagaimana yang pertama dulu wujud, maknanya kita jaga yang pertama nisbah pada bilang. Ni pun sama. Yang kedua kata sifat yang kedua tu kidam, iaitulah yang kedua nisbah pada kita nak bilang. Adapun nisbah pada hakikatnya semua sifat Allah Ta'ala tu, termasuklah zat Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Semua sekali sama ada sifat dia dan juga zat dia, tidak ada awal. Lalu tu kata yang kedua ni nisbah kita nak bilang, nisbah pada tertib fizikri saja, tertib pelaturan pada kita nak sebut saja, bukan pada hakikatnya yang kedua tu kidam, tidak. Maknanya yang pertama wujud dulu ada di Allah, maknanya barulah sifat kidam mari, baru sifat baqak mari. Oh, tidak begitu. Semuanya sifat Allah, tidak ada permulaan bagi ada dia, sebagaimana adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Kedua kidamun. Apa tu kidam? Terjemah dulu daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kitanya. Artinya yakni balik bahasa dulu, salin bahasa dulunya sedia. Tak faham lagi tu. Manakala kita kata sedia, tak faham lagi. Yakni sedia ada Allah. Apa makna sedia? Tu baru nak bagi makna. Adapun tadi baru terjemah baru tu, bukan makna lagi. Ni baru makna dia. Dan dikehendaki dengan dia, dengan kata sedia di sifat Allah Ta'ala ni, dan dikehendaki dimaksudkan dengan dia, dengan kata sedia ada Allah Ta'ala ni lah. Sedia di sifat Allah Ta'ala, makna dianya, maksud dianya, khabar, ialah sedia yang zatiyun, sedia yang bangsa dia, ataupun sedia yang bangsa zat, yang sedia yang jenis dia tu sedia, atau panggil sedia bangsa dia, jenis dia tu sedia, atau panggil sedia Allah Ta'ala. Apa makna sedia bahasa dia? Apa makna sedia Allah Ta'ala yang dikatakan sedia yang zati ni? Dan maknanya makna sedia yang zati ni, makna sedia yang bangsa dia ni, bangsa zat ni, ialah makna sedia yang zati tu ketiadaan permulaan, tidak ada mula bagi wujud, yakni bagi wujud Allah. Sedia yang zati maknanya tidak ada mula bagi ada Allah, tidak ada mula bagi ada Allah, ataupun ada Allah Ta'ala tidak ada mula, ada dia tu tidak ada mula. Itulah panggil sedia yang zati. Maka ditakrif ni di makna sedia yang zati, yang ialah ada Allah Ta'ala tidak ada mula ni, itulah secara lazimnya yang kita reti pada makna mana? Makna di sifat wujud dulu. Dah dulu kita kata wujud tu apa? Wujud ada.
Ada apa? Ada Allah Ta'ala. Apa makna ada Allah Ta'ala? Ada yang zati, wujud yang zati. Apa wujud yang zati? Ada Allah Ta'ala tidak bertemu dengan dua ketiadaan. Mana dua ketiadaan yang Allah Ta'ala tak bertemu tu? Ketiadaan sebelah awal dan ketiadaan sebelah akhir. Ketiadaan sebelah awal yang Allah Ta'ala tak bertemu tu, itulah yang dikatakan dengan kidam. Ketiadaan yang akan datang yang Allah Ta'ala tak bertemu tu, itulah yang dikatakan dengan sifat baqa. Kalau kira-kira secara lazimnya, manakala kita faham wujud yang zati di sifat wujud tu, sekaligus kita sudah faham sifat kidam makna dia. Tapi kerana apa ulama bilang pula sifat kidam ni? Walha sudah bicara dah dulu di ada Allah Ta'ala, maknanya kita reti dah mudah-mudahnya. Kata ulama tak boleh dengan cara reti begitu, tak boleh dengan cara lazim begitu, terambat faham begitu, tak boleh. Kerana apa tak boleh? Kerana ilmu akidah ni ilmu yang sangat penting. Ilmu akidah ni ilmu kita nak i'tiqad dalam hati. Maka dah ilmu tu ilmu kita nak i'tiqad dalam hati. Jangan buat dengan cara lazim begitu. Dengan jalan maknanya terambat reti begitu. Bimbang-bimbangnya tak reti. Tu bimbang dia. Kerana kata ulama li'anna khatarah lihazal fanni azimun. Kerana tersilap, salah, tak reti, tak faham pada masalah ilmu akidah ni, sangat besar bahaya dia. Besar tak besar, bimbang-bimbang gi kepada kupur. Kerana itulah maknanya ulama walaupun dengan cara lazim tadi kita faham dah di sifat wujud tu yang ialah makna bagi kidam. Tapi dah wujud nak bicara Allah tu ada. Kidam nak bicara ada Allah Ta'ala tu pula ada dia tu. Ada permulaan ke tidak ada? Nak bicara tu. Ada pun mengaji sifat wujud, nak kata Allah tu ada. Nak bahas Allah Ta'ala tu, dia tu yang ada, nak bahas tu. Lalu tu dimaknakan maknanya secara lazim, ada yang zati dengan makna ada Allah Ta'ala tidak ada. Maknanya tidak bertemu dengan dua ketiadaan. Ketiadaan sebelah awal dan ketiadaan sebelah yang akan datang tak bertemu. Maknanya tidak ada yang sebelum, itulah yang dikatakan kidam. Lalu tu hak wujud nak bicara Allah tu ada, tak sama ada Allah dengan ada kita. Ada pun nak mengaji sifat kidam, nak kata ada Allah tu pula ada dia tu. Ada permulaan ke tidak ada permulaan? Bahas lain-lain. Wujud bahas nak kata Allah tu ada. Kidam ni pula nak bahas tentang sedianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain-lain bicaraan. Lalu itulah ulama bilang hak lain pula. Dan dikehendaki dengan dia, dengan sedia di sifat Allah Ta'ala ni, ialah sedia yang zati, sedia bahasa dia. Dan maknanya, makna sedia yang zati tu ialah ketiadaan permulaan, tidak ada permulaan bagi wujud, bagi ada, yakni bagi ada Allah Ta'ala. Tidak ada mula bagi ada Allah. Ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan, itulah panggil kidam. Lalu tu apa makna ketiadaan permulaan bagi wujud? Dia nak tafsir lagi. Takut kita tak reti makna sedia yang zati itu ialah ketiadaan permulaan bagi wujud, bagi ada Allah. Apa makna nak tafsir lagi di atas tafsiran tadi? Artinya, arti ketiadaan permulaan bagi wujud ni
arti dia tidak mendahulukan ada Allah Ta'ala tu. Tiada mendahulukan oleh ada Allah Ta'ala oleh Adam. Tiada mendahulukan ada Allah Ta'ala tu, tak mendahulu oleh Adam. Adam tu dengan ain tu. Kalau yang Melayu dengan alif, dengan a juga tu, dengan a tu. Adam, tu Adam, Nabi Adam. Ni bukan ni Adam ain. Apa? Tak ada. Adam maknanya tidak ada. Apa makna tidak ada permulaan bagi ada Allah? Yakni tiada mendahulukan ada Allah Ta'ala itu, tak mendahulu oleh Adam, tak mendahulu oleh ketiadaan. Allah Ta'ala maknanya ada dia tu, bukan lalu kok tak ada. Tu. Ada Allah Ta'ala bukan jenis dia mari melalui dimensi tidak ada terlebih dahulu dah. Adapun ada kita lalu melalui dimensi tak ada. Dulu kita tak ada hok kita tidak ada dulu. Kemudian baru ada tu ada kita. Tak panggil kita tu kidam. Ada pun maknanya ada Allah Ta'ala, ada dia. Maknanya ada dia bukan melalui dimensi lah, kita kata kalau bahasa kalau lupa sikit, ataupun kalau Kelantan ada Allah Ta'ala bukan lalu kok tak ada. Bukan mari melalui ketiadaan tu, tidak. Adapun kita melalui ketiadaan. Allah Ta'ala ada dia tidak lalu melalui dimensi tidak ada. Tak ada hok tidak ada tu. Itulah ada Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam. Itu panggil kidam tu. Itulah nama dia, sifat kidam. Kidam apa? Kidam yang zati. Adapun kita boleh juga nak panggil kidam, sedia. Tapi sedia yang zamani. Apa sedia yang zamani? Tu dia akan bagi tahu tu. Dan keluar dengan sedia yang zati itu. Dan keluar dengan maknanya dan tidak termasuk. Dan keluar, yakni dan tidak termasuk dengan kata sedia yang zati itu, tak termasuk oleh sedia yang zamani. Apa sedia yang zamani? Kidam zamani dia panggil, iaitu sedia yang zamani ni ialah panjang masa, lama masa tu pula, serta terdahulu Adam, serta terdahulu oleh tidak ada. Dia lalu kok tidak ada dulu, tapi baru ada. Ada dia tu pula lama ada dia. Tu panggil apa tu? Sedia yang zamani panggil. Kita ni boleh panggil sedia juga ni. Boleh panggil bersifat dengan kidam juga. Kidam apa? Kidam zamani. Kalau kita kata kita bersifat dengan kidam, kita faham kidam dengan makna kidam yang zati. Salah. Kerana kidam yang zati, sedia yang bahasa dia, tu sifat Allah. Apa sedia bahasa dia? Ada Allah Ta'ala tidak lalu kok tak ada. Ada Allah tidak mari melalui ketiadaan terlebih dahulu dah. Adapun ada kita lalu kok tak ada. Lalu tu dah kita ada, lama kita ada. Sekurang-kurang maknanya di dalam fiqh nak kata sedia yang zamani ni, maknanya setahun. Setahun boleh panggil sedia dah. Sedia mana? Bukan sedia zati, panggil sedia zamani. Ada kita lama panjang, masa kita ada tu lama. Tapi walaupun lama ada kita masa tadi tu, dulu tak ada, baru ada je, cuma lama ada kita, panggil ada kita tadi tu. Maknanya kita bersifat dengan sifat kidam. Tapi kidam mana? Kidam dengan makna yang kedua, iaitulah
kidam zamani nama dia. Lama masa, panjang masa, tapi terdahulunya dengan tidak ada sebelumnya. Tu panggil kita ni, kita sekarang boleh panggil sedia. Tengok orang kata maknanya apa tadi dia kata demo duit banyak, tak apalah demo duit banyak, boleh beli kereta baru. Kawe kereta kawe, hok ni lah, hok sedia ni ya. Apa makna sedia tu? Kidam tu. Dia kata demo duit banyak, awak duit banyak, bolehlah beli kereta lain, bolehlah tukar kepada kereta yang lain pula yang baru. Ambo saya tak ada duit. Ni dah kereta ambo, ni lah kereta saya. Hok sedia. Apa hok sedia tu? Sedia zamani magi. Hok lama masanya. Tu panggil sedia yang zamani. Paling kurang setahun boleh dipanggil sedia yang zamani. Sebab tu dalam fiqh sana buat masalah. Umpamanya seseorang yang memiliki hamba sahaya. Sekarang tak ada dah hamba sahyanya. Ni dulu. Dia ada hamba sahaya. Ni hukum fiqh. Hamba sahaya dia tu pula ramai. Buat misal kata 5 orang. Maknanya hamba sahaya dia. Lalu tu dia kata kepada hamba sahaya dia, mana-mana hamba aku hak sedia, mana-mana hamba aku ni, hak aku milik ni hak sedia, aku maknanya merdeka semuanya. Aku merdeka, hamba aku hak sedia. Ada 5. Dalam 5 tu, di antara yang pertama sudah berkhidmat pada dia hamba dia, maknanya sudah 5 tahun dah. 10 tahun dah. Yang ketiganya baru 6 bulan. Baru 6 bulan ataupun setahun ke bawah. Hak lain maknanya 4 daripada tu semuanya maknanya setahun ke atas. Hak mana hak merdeka tu? Hak merdeka hak setahun ke atas. Hak baru jadi hamba sahaya dia, hak kurang setahun ke bawah tu, hak tu tak merdeka tu. Tu dalam hukum fiqh tu. Sedia zamani maknanya paling kurang setahun. Tu paling kurang setahun. Ni langit bumi apa semua ni boleh dikatakan kidam, tapi kidam yang zamani, sedia yang zamani nama dia. Tu 2. Yang ketiga, dia tak ada tulis dalam kitab kita tu. Yang ketiga terkeluar juga dengan kata sedia yang zati, ialah sedia yang idafi nama dia. Kidam idafi. Ada kidam zati, ada kidam zamani, ada kidam idafi. Ada sedia yang zati yang bahasa dia, ada sedia yang zamani, ada sedia satu lagi sedia idafi yang ketiga. Apa sedia yang idafi? Sedia yang idafi ialah sedia nisbah kita adu. Nisbah pada kita adu. Contoh, ayah dengan anak, mana yang sedia? Anak ke ayah? Ayah yang sedia. Lalu tu nisbah ayah tu sedia dengan anak. Nisbah ayah dengan tok pula. Hak mana kidam dulu? Hak mana sedia? Sedia tok. Sedia tok dulu. Tu dia panggil sedia idafi nama dia. Kalaulah ayah dengan nisbah anak, dikatakan ayah tu yang sedia. Tapi kalau ayah nisbah kepada tok kita, nisbah kepada ayah dia lah. Hak mana sedianya? Sedia tok kita tu, sedia ayah dia tu. Ayah kita tak panggil sedia lagi dah. Tak dipanggil sedia ayah kita. Sedia nisbah kita. Tapi sedia nisbah maknanya kalau diadu pula dengan tok kita, sedia tok kita lagi. Tu panggil sedia apa tu? Sedia yang idafi nama dia. Nisbah adu. Jadi semua dua ni tak termasuk dalam kata kidam hak kita nak bahas
di sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedia Allah taala iaitulah sedia yang zati. Apa sedia yang zati? Ada dia, tidak ada permulaan. Ada Allah taala, bukan lalu melalui dimensi, tidak ada terlebih dahulu. Tidak sebagaimana kita. Itu panggil sedia yang zati nama dia. Itu senang tu. Maka tafriq pada kata keluar. Dah kita kata tidak termasuk dengan kata sedia yang zati tu ialah sedia yang zamani, maka tiada dikehendaki. Yakni maka tiada dikehendakilah dengan sedia yang zamani tu. Di sini tak dikehendaki, di sini di mana? Di perbicaraan sifat kidam Allah Subhanahu wa taala. Tak termasuk, tak dikehendaki, tak dimaksudkan sedia yang zamani pada perbicaraan sifat kidam. Kerana sifat kidam Allah taala yang dimaksudkan iaitulah sedia yang zati. Apa sedia yang zati? Tidak ada permulaan bagi ada Allah, ataupun Allah taala tu ada, bukan lalu kok tak ada. Tu panggil sedia yang zati. Sedia yang zamani, sedia yang idafi tak termasuk. Tak termasuk. Habis. Dan mustahil lawannya, lawan bagi sifat kidam tu. Dan mustahil, yakni tentu tidak sama sekali. Lawannya, lawan bagi sifat kidam tu, iaitu lawan bagi sifat kidam tu hudusun. Apa itu hudus? Yang ialah lawan bagi sifat kidam. Artinya, arti hudus ialah baharu, yakni baharu ada Allah. Baru di sini bukan dengan makna baru lawan buruk tu, tidak tu. Baru dengan makna tiap-tiap benda ada, tiap-tiap yang ada mari melalui tidak ada terlebih dahulu. Lalu tu dia ada. Ada dia dulu, tidak ada dulu. Tu panggil barulah benda tu. Tiap-tiap benda ada, mari kot tak ada, panggil baru. Walaupun benda tu buruk sekalipun. Khatamu ni buruk ni, baru kita kata. Bajumu ni buruk ni, tukar-tukarlah. Baru. Ayat pening orang tu. Pening muka tak mengaji. Malam-malam tak mari. Sebab itulah maknanya dia tak tahu tadi. Jadi pening lalak-lalak gitu. Orang kata, kata buruk ni, dia kata baru. Tu. Apa maksud dia? Baru nisbah kereta tu maknanya dia yang ada dulunya tidak ada, baru ada panggil baru. Tu kita nak makna kat tu. Tiba-tiba dia tak faham, dia tak bercakap dengan kita. Mungkin kita kata dia kata kita buruk, tiba-tiba kita kata baru. Baru dengan makna kita. Dia tak faham, dia ingat kau baru dengan makna berkelak, baru beli dan sebagainya. Apa? Tak duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu kita kena ajak. Kita kena maknanya kalau ada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, kita kena pimpin dia. Ajak dia. Mari biar telio dalam majlis ilmu ni. Biar titik elio nak mari dalam majlis ilmu ni. Buang jahil tadi tu. Buang hak kita tak tahu tu. Sebab apa kita tak datang majlis ilmu? Kalaulah sebab kita tu sudah cikgu, ramai lagi hak duduk dalam majlis ilmu tu cikgu besar. Fikir mana hebat dengan kita. Kita cikgu biasa. Demo guru besar. Demo fikir mari lagi. Tu. Kalau kita tu ustaz dah, tengok tu imam mari lagi. Tu. Padahal tu imam tu umpamanya mengajar di masjid negeri dah ada dia. Tengok. Tu walaupun tu imam atau tak kira lah. Tengok orang lain tu lebih berpangkat daripada kita pun hadir. Kalau nisbah kaya kita tu pula, berapa gaji kita? 1,000, orang hak 2,000 mari. Gaji kita berapa? 5,000, orang hak 10,000 mari. Tu mari. Kerana apa kita tak mari?
Orang lain sibuk, kita pun sibuk. Tapi orang hok sibuk boleh mari. Tu naknya biar kita teliu. Biar kita ada hati kita tadi tu. Maknanya nak buang kejahilan daripada diri kita. Lebih-lebih lagi dalam masalah ilmu akidah. Dalam masalah ilmu berkait dengan kita nak berpegang di dalam hati kita. Lebih-lebih lagi lah. Maknanya kita kena buang jahil tadi. Takut kita tak tahu. Kalaulah maknanya iktikad kita salah, maknanya rugilah kita tadi. Rugi sebab tu kena teliu, kena ada perasaan kita nak duduk dalam majlis ilmu tadi tu. Tu besar tu, duduk dalam majlis ilmu. Ni baru ni. Baru dengan makna tiap-tiap benda ada, mari ikut tak ada. Tu mustahil. Kerana Allah Ta'ala ada dia, bukan mari ikut tak ada dia tu qidam sedia. Lawan dia baru. Habis. Dan dalil qidam Allah Ta'ala itu. Ni dalil mana ni? Dalil akal ni. Dalil yang kita fikir dengan akal. Kerana dalil ada dua. Ada dalil naqli, ada dalil akli. Dalil naqli, dalil yang diambil daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil naqli nulah ayat Allah Taala kata huwal awwal, dia yang awal. Apa maksud dia yang awal? Yakni ada dia tu, tidak ada permulaan. Tu panggil yang awal. Tu ulama tafsir siap dah. Huwal awwalu, yang ialah ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan. Tu panggil huwal awwal. Lalu tu dalam sifat 20 pula disebutkan dengan qidam. Tu dalil dia tadi, huwal awwal. Ni dalil akal pula. Dalil yang kita fikir dengan akal kita. Nak menetapkan Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat qidam. Akal kita fikirnya bagaimana? Gi dulu akal kita, cuba gi fikir bagaimana. Kalau Allah Ta'ala tak baru jadi bagaimana? Ni dia ajar ni akal kita. Ni payah sikit ni. Payah sikit. Biasalah dalam ilmu kadang-kadang kena tempat mudah-mudah. Ada juga kena tempat payah-payah. Di antaranya dalil bagi sifat qidam payah sikit. Kita kena fikir renung dulu. Dalam masalah sifat 20 di antaranya di dalil sifat qidam payah sikit. Payah sikit laginya di sifat wahdaniyah. Kata kam tu. Tu payah sikit maknanya. Lepas tu di sifat kalam Allah Ta'ala. Tu payah. Lepas daripada tu maknanya insya-Allah mudah-mudah dah lah. Mudah sikit. Hak lain tu payah. Tiga tadi tu payah sikit. Kalau kita akal kita tajam, insya-Allah kita boleh faham. Tapi kalau tak tajam mana, asah. Gi pula dengar orang lain. Dengar lagi. Nya lama-lamanya faham. Latunya dengar lama-lama. Hak tak dengar tu, hak tak faham. Ni sikit ni. Di antara hak payah sikit. Dan dalil qidam Allah Ta'ala itu, dalil akal. Dalil yang kita fikir dengan akal, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sedia ni. Bahawasanya jika ada ia Allah Ta'ala tu baru, nescaya berhajat ia Allah Ta'ala tu kepada yang membaharukan dia kan Allah. Ini dalil akal. Dan dalil mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam, bahawasanya jika, yakni jikalau. Ini dia hazaf beberapa qadiyah dalam ilmu mantik dia panggil. Takdir kalamnya begini ni. Dan dalil qidam Allah Ta'ala itu, ni bagi ada orang-orang ada kitab, bahawasanya jikalau tidak bersifat ia Allah Ta'ala dengan sifat qidam, dengan sedia tu, nescaya adalah bersifat ia Allah Ta'ala dengan baru. Gitu. Itu takdir kalamnya bagi orang yang ada kitab tu, dia buang tu.
buang qadiyah dia panggil dalam ilmu mantik. Jikalau tidak bersifat ia Allah Ta'ala dengan sifat sedia, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat qidam sedia ni, jadi bagaimana? Nescaya bersifatlah ia Allah Ta'ala dengan barulah. Kalau Allah Ta'ala tidak qidam, maka dia baru. Kerana dua tu je. Seperti kita kata panjang, lawan bagi panjang pendek. Tinggi lawannya rendah. Kita kata gemuk, tidaklah kuruh dia. Kalau yang kita kata dia ni tak gemuk, tak kuruh, tu kita nisbah bercakap. Tapi hakikat bendanya kalau kita kata panjang, lazimnya tak pendek. Bila kata benda tu pendek, tak panjang. Kalau kita kata dia tu maknanya tinggi, tak rendah. Kalau kita kata dia tu rendah, tinggi, dia benda berlawanan, tak ada benda lain dah. La wasitatan bainahuma, tidak ada benda pertengahan dah. Ni pun sama ni. Manakala Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat qidam, maka Allah Ta'ala tu nescaya dia akan jadi baru. Apa baru? Ada dia, tidak ada dia, ada permulaan. Ada dia, mari ikut tak ada dulu. Tu kalau dia tidak bersifat dengan sifat qidam. Tu lazimnya, maknanya kalau dia tidak sedia, dia tu baru. Ini akal kita fikir saja. Kalaulah dia tu baru, jadi bagaimana? Kalau dia tidak bersifat dengan qidam, bagaimana? Kita kejap dah hati kita. Allah Ta'ala tu bersifat dengan sedia. Allah Ta'ala tu ada dia, tidak ada permulaan bagi ada dia. Buat misal. Akak kita fikir kalau kerana Quran pun ajar kita, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada Tuhan, ada beberapa Tuhan, nescaya kata Allah, kalau ada ke tak ada, kalau kata Allah Ta'ala. Ini pun sama. Ini kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan sifat qidam, jadilah dia tu baru. Kita tetap dah Allah tu qidam, cuma nak kalau. Biar kita fikir dulu, biar kita, otak kita pergi dulu. Walaupun sesak, maknanya orang kata jalan di hadapan mati tak payah pergi ya. Aku seronok pergi juga ni, biar aku nak tahu sendiri. Gi maknanya ada tak boleh pergi dah, jalan seberang tak siap lagi jalan, patuh balik kita. Tu gi dulu, patuh balik. Ni pun sama ni, gi dulu. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan qidam, dia tu baru, baru masuk kitab. Jika ada ia Allah Ta'ala tu baru pula. Kalau dia baru, jadi macam mana kalau dia baru? Biar kita reti tu, baru dengan makna tiap-tiap benda ada. Maknanya ada Allah Ta'ala, mari ikut tak ada. Dulu dia tak ada, baru ada. Tu panggil baru. Jika ada ia Allah Ta'ala tu baru, nescaya berhajatlah ia Allah Ta'ala tu, berhajat kepada yang membaharukan dia kan Allah. Berhajatlah Allah Ta'ala kepada yang mengadakan Allah. Dah Allah Ta'ala tu kalaulah kita takdirkan atas jalan fardu takdir, kalau dia tu baru, ada dia mari ikut tak ada dia dulunya dia tidak ada terlebih dahulu, maka dia tu berhajatlah kepada yang mengadakan dia. Kerana dulu dia tidak ada, dia ada dah sekarang. Maknanya ada yang mengadakan dia. Tu kaedah dah. Kaedah mati dah. Tiap-tiap benda baru mesti ada yang membaharukan dia. Tiap-tiap benda yang ada dia dulunya tidak ada, ada, mesti ada yang mengada dia. Tu kaedah. Lalu tu. Dan iaitu berhajat Allah Ta'ala ni. Tukar batuk ambil demo batuk ni.
Dan iaitu berhajat Allah Ta'ala kepada yang membaharukan dia tu, yang mengadakan dia tu. Mustahilun, tentu tidak sama sekali. Allah Ta'ala berhajat kepada yang mengadakan dia tu mustahil. Kerana apa kita kata mustahil Allah Ta'ala berhajat kepada yang menjadi? Kerana daurun, arti daurun berkeliling, atau tasalsulun. Ayat ni kerana tasalsul ada dua jalan. Jalan yang pertama kita kata mustahil kerana terjadinya daurun. Apa daurun? Berkeliling. Yang keduanya kerana tasalsul. Apa tasalsul? Artinya arti tasalsul berhubung-hubung, bersambung-sambung, berantai-rantaian yang tiada berkesudahan, atau panggil tasalsul. Berhubung-hubung dengan tidak ada kesudahan, dengan tidak ada penghabisan, dia panggil tasalsul. Daur dia panggil berkeliling. Ni apa ni? Misal luar. Contoh luar. Contoh hak luar daripada kitab. Manakala Allah Ta'ala tu kita fardu takdirkan, kalaulah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kidam. Allah Ta'ala ada dia tu kidam, ada Allah Ta'ala tidak lalu kok tak ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak bersifat dengan kidam, dengan makna Allah Ta'ala ada dia, mari kok tak ada. Ada dia melalui dimensi tidak ada dulu, baru ada. Tu buat misal. Dah kalaulah Allah Ta'ala tu baru, ada dia lalu kok tak ada dulu, baru ada, nescaya ada yang mengadakan dia. Mesti kena ada hak buat dia, ada yang menjadikan dia. Dah dia tu baru. Manakala ada yang menjadikan dia, kita misal takdir Allah tu baru, ada yang membaharukan dia, ada yang menjadi, yang buat dia. Siapa yang buat dia? Kita katalah Al-Bari yang mengada Allah. Ni misal contoh ni, bukan sungguh ni. Misal akal kita, otak kita fikir, kalau dia tak baru, dia tu tak sedia, dia baru. Kalau dia baru, ada yang membaharu dia. Siapa membaharu dia? Al-Bari. Contoh, Al-Bari yang buat Allah. Al-Bari tu pula yang buat Allah tu, dia tu ada, dia tu pula yang menjadikan Allah ni. Al-Bari kita kata dia tu pula qadim ke baru? Tu Al-Bari yang buat Allah, qadim ke baru? Kita kata qadim dulu. Bubuh kata qadim. Al-Bari hak buat Allah, qadim. Dialah hak qadimnya, bukan Allah. Contoh, kalau kita kata Al-Bari tu qadim, maka dia dah Tuhan. Sah ke tidak kita nak kata Al-Bari tu Tuhan? Tak sah. Tak layak. Sebab apa tak layak? Kerana Al-Bari makhluk dia hanya cuma Allah. Allah sah saja benda hak dia buat, benda hak dia jadi, hanya Allah satu. Adapun sekalian langit bumi apa semua ni, kita berhajat pada siapa? Pada Allah, bukan kepada Al-Bari. Contoh, Al-Bari tu nama Allah tu, ni nak buat misal ni. Kita berhajat kepada Allah. Dah Tuhan ni apa Tuhan? Tuhan ni tiap-tiap benda berhajat pada dia, dia tak berhajat kepada tiap-tiap benda hak dia buat. Tu panggil Tuhan. Tiba-tiba kita kata Tuhan tu ialah Al-Bari, tak sah, tak layak, kerana dia hanya buat Allah saja. Sedangkan semua ni Allah yang buat. Kita berhajat pada Allah. Kita duk minta tolong apa semua kepada Allah, duk doa kepada Allah. Kita nak kata Al-Bari tu qadim, tak sah, tak boleh. Lagi hak Allah ni, hak semua milik dia, semua berhajat pada dia, kita kata dia tu baru. Apatah lagi Al-Bari yang hanya buat Allah, lagi-lagi tak layak nak kata dia tu qadim,
tentu kena kata dia tu baru juga. Kena kata dia baru juga. Kerana barang dia hanya Allah. Sedangkan Allah yang kita takdirkan dia barang semuanya hak dia berlaku, kita kata dia baru. Apatah lagi yang dia ni hanya barang yang dia buat hanya Allah, tentulah dia baru juga. Tak sah nak dikatakan dia tu Qadim Al-Bari tadi. Lalu tu siapa pula yang nak buat Al-Bari ni? Dah dia tu baru, dia tu bukan Qadim. Dia tu baru, ada dia pun ada yang menjadikan dia, ada dia tu pun mari kot tak ada juga. Siapa yang buat Al-Bari? Di sinilah ada kalanya jadi daurun, Allah buat balik dia. Al-Bari tu siapa yang menjadi? Allah balik. Tu dia panggil daur tu, berkeliling. Tu panggil daurun. Ada kalanya siapa yang membuat Al-Bari? Al-Fattah. Tu Al-Fattah. Al-Fattah tu pula sah kalau nak dikatakan dia tu Qadim. Kalau kata dia Qadim, dia Tuhan dah, tak sah. Kerana barang dia hanya dia buat Al-Bari saja, tak sah. Tentu dia tu baru juga Al-Fattah. Siapa yang buat Al-Fattah? Al-Ghaffar. Al-Ghaffar tu baru ke Qadim? Tak sah nak kata dia Qadim. Bertasalsul dengan tidak ada kesudahan. Tu naik. Dakwa. Pah ke subuh. Sambung pagi esok pula lepas solat subuh. Dakwa pula. Pah ke esok. Tak habis pah kiamat. Itulah panggil tasalsul. Tidak ada kesudahan pada nisbah dakwa. Adapun daurun tadi berkeliling. Mana tempat akal kita tak boleh terima daur? Mana akal kita tak boleh nak terima di tasalsul? Akal kita tak boleh terima di mana? Tempat akal kita tak boleh nak terima sama sekali. Daurun begitulah, berkeliling tadi. Siapa buat? Allah. Al-Bari. Al-Bari tu pula siapa yang melakukan? Siapa yang menjadikan? Allah. Tu panggil daur. Daur tu kau mustahil, bukan diri daur tu mustahil. Akal kita bagaimana yang kita kata daur tu mustahil? Akal kita kena fikir tu. Rantai mana yang kita kata tasalsul tu mustahil? Akal kita kena fikir tu. Tasalsul tu lah rupa tasalsul, bersambung-sambung, berantai-rantai yang tidak ada kesudahan. Tu tasalsul. Daur berkeliling tadi. Mana tempat mustahil? Mana tempat akal kita tak boleh nak terima? Kalau Allah Ta'ala tu baru, mana akal kita tak boleh nak terima? Akan terjadinya daurun tadi. Lalu tu akal kita tak boleh nak terimanya dikata daur, ada dua. Ada dua akal kita tak boleh nak terima. Tak boleh nak terimanya pada kata yang pertama, berhimpun ada dan tiada pada Allah, pada Al-Bari. Tu akal kita tak boleh nak terima tu. Berhimpun ada dan tiada pada Allah dan pada Al-Bari. Tu akal kita tak boleh nak terima pada yang pertama. Yang kedua, daur kita tak boleh nak terima hak keliling tadi tu, pada kata berhimpun dulu dan kemudian pada Allah dan pada Al-Bari. Ada dua. Mana contoh yang pertama dulu? Dua kita tak boleh nak terima. Allah baru, ada yang menjadikan Allah. Siapa yang menjadikan Allah? Al-Bari kita kata. Al-Bari yang buat Allah. Al-Bari tu pula baru. Siapa yang buat Al-Bari? Allah balik. Tu panggil daur. Akal kita tak boleh nak terima di mana? Pada kata berhimpun pada Al-Bari dan pada Allah. Berhimpunnya, berhimpun ada dan tiada. Bagaimana berhimpun ada dan tiada? Manakala Al-Bari nak menjadi Allah. Dah Allah ni, kita kata dia tu baru, dulu tidak ada, dia kena tidak ada. Al-Bari kena ada. Al-Bari tu ada. Dia pun buatlah Allah. Allah tu jadi ada, baru ada. Al-Bari ni pula siapa buat dia? Allah ni hak buat dia. Hak dia buat tadi tu, itulah yang buat Al-Bari. Al-Bari tu pula kena tidak ada. Dia pun buat Al-Bari, ada balik Al-Bari. Tu dia panggil berhimpun pada Al-Bari,
ada dan tiada. Akal kita tak boleh nak terima. Pada satu benda berhimpun ada dan tiada. Pada Allah berhimpun ada dan tiada. Akal kita tak boleh nak terima. Tu tak boleh terima di dua tu. Tu tak boleh nak terima pada alasan yang pertama. Alasan yang kedua, berhimpun pada Al-Bari dan Allah dulu dan kemudian. Mana berhimpun dulu dan kemudian? Manakala Allah Ta'ala tu baru, dia baru ada, Al-Bari kena buat dia. Kena buat Allah, Allah kena tidak ada. Siapa ada dulu? Al-Bari ada dulu. Dah Al-Bari ada dulu, dia buat Allah. Allah tu pula, Al-Bari tu pula, siapa buat dia? Allah. Siapa pula kena ada dulu ni? Al-Bari pula kena, Allah pula kena ada dulu. Kemudian yang ada kemudiannya ialah Al-Bari. Tu berhimpun di Al-Bari dulu dan kemudian, berhimpun pada Allah dulu dan kemudian. Akal kita boleh terima ke tidak? Tak boleh terima. Kerana berhimpun dua yang berlawanan, ada dan tiada pada Allah dan Al-Bari. Berhimpun dulu dan kemudian, dua yang berlawanan pada Allah dan Al-Bari. Faham tak tu? Akan tidur tu. Duduk tidur. Tak ada apa-apa. Tasalsul nerak tu. Tasalsul payah sikit lagi. Ya payah daripada do. Tu tempat yang kita tak boleh nak akal kita tak boleh nak terima. Contoh lagi. Bandingan. Ni guru kita senantiasa cerita benda ni. Al-Fadhil, Tuan Guru Abdul Aziz Abdul Rahman, dia senantiasa cerita ni, benda-benda ni. Nak suruh kita faham. Kata dia benda ni hok dia nak cerita ni, akan saya cerita ni, benda yang cerita dia nya bukan pada waqi'. Bukan cerita hok hakikat dak ni. Cerita wak lolok. Cerita main-main saja. Tapi main-main pun natijahnya nak suruh kita faham daur tempat mustahil tadi. Benda tak berlaku. Serupa cerita Dragon Ball tu lah. Cerita kartun tu. Maknanya benda tak berlaku sikit habuk, main-main je tu. Ni pun cerita saja-saja ni. Tapi nak suruh kita keluar natijah untuk faham daur tempat mustahilnya di tadi. Ceritanya bagaimana? Cerita ni, cerita saja. Seseorang yang duduk di kedai kopi, duduk minum air kredit, ada 4-5 orang. Ada yang mau kopi jantan, kawin radik. Ada yang mau ni minum air mahkota dewa. Dan sebagainya, kacik Fatimah. Jatuh pun minum kacik Fatimah juga. Umpama duduk semeja. Adalah seorang tu jenis kecek koya. Jenis bercakap nak membesar-besar lah dia ni. Agah-agah kita panggil. Dia kata depan kawan-kawan dia sambil-sambil minum air kopi. Kopi tangan kanan, rokok tangan kiri. Umpama. Dia kata pada kawan dia, aku dulu tahu tak cerita. Dulu, waktu mak aku nak beranak kat aku ni. Waktu mak aku nak melahirkan aku, akulah yang turut Tok Bidan supaya Tok Bidan mari sambut aku. Tu tipu tu, nipu ni. Cerita bukan hakikat ni. Kita kata 5 orang tadi, dia ni lepak terus cakap. Tu. Buahlah mu cakap ni. Agak-agak lah. Tu umpamanya. Mana tempat kita kata mustahil cakap begitu? Mesti ada tempat mustahil tu. Tempat mustahilnya akan kita kata dia tu belawak, nipu. Manakala dia kata waktu dia duduk dalam perut. Waktu dia nak waktu dia mak dia nak melahirkan dia. Fahamnya dia duduk dalam perut tu. Duduk dalam perut ibu dia. Akulah yang cari Tok Bidan. Apa kita faham? Dia maknanya dialah duduk di luar daripada perut ibu dia. Tak duduk dalam. Duduk luar pula. Aku tak boleh terima. Tu. Berhimpun di dalam perut, berhimpun di luar dunia. Tu panggil mustahil. Tu satu. Yang kedua mustahilnya, manakala dia kata waktu ibu aku nak melahirkan aku, maknanya dia kecil. Dia baby. Dia duduk dalam perut tadi tu masih kecil lagi.
Akulah yang turut tok bidan. Oh, boleh berjalan dah, besar dah. Tu berhimpun kecil dan besar di budak tu. Di dia buat tadi. Itulah tempat kita akal kitanya tak boleh nak terima, melawak dia bercakap. Ni pun sama ni. Yang kita tak boleh nak terima akal kitanya di berhimpun ada dan tiada. Yang kedua, berhimpunnya maknanya dulu dan kemudian. Itulah mustahil kita kata dor kalau Allah Ta'ala tu baru. Satu. Yang kedua, kalau kita kata Allah tu baru, siapa yang menjadikan Allah, membaharukan Allah? Al-Bari. Al-Bari tu pula tak boleh nak dikatakan qadim. Tentu dia baru juga dengan alasan-alasan tadi. Siapa yang buat Al-Bari? Al-Fattah. Siapa yang buat Al-Fattah? Al-Ghaffar. Al-Ghaffar pula siapa yang buat? Katakanlah kita dakwa dengan tidak ada kesudahan. Tu dia panggil tasalsul. Ada kalanya begitu. Jadi tasalsul tu dengan tidak ada kesudahan, tidak ada penghabisan pada nisbah dakwa. Mana tempat mustahil dia? Mustahil dia ni payah. Ni payah sikit ni. Payah daripada dur. Tempat mustahilnya tasalsul iaitulah berhimpunnya berhimpunnya kesudahan dan juga tidak kesudahan. Berhimpunnya kesudahan dan tidak kesudahan. Mana berhimpun kesudahan? Kesudahannya pada kajian, pada akal kita fikir, mesti kena ada kesudahan. Sebab apa kena ada kesudahan? Sebab benda tidak bertambah sebelah atas, benda tidak bertambah sebelah umbi. Biar tahu umbi tu sebelah atas, tak bertambah benda sebelah atas. Mesti ada kesudahan. Tu pada waqi', pada diri perkara, pada kajian, pada akal kita fikir, mesti ada kesudahan benda yang naik kepada atas. Kerana yang tasalsul yang boleh diterima sebelah bawah. Sebelah bawah boleh diterima, akal kita boleh terima. Kerana apa boleh terima? Umpamanya ahli neraka. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran banyak azab bagi ahli neraka. Disaling kulit, jadi pula dibakar, disaling pula, jadi pula dibakar dan sebagainya. Sampai bila tu? Sama-sama tu. Itu panggil tasalsul tu. Tidak ada penghabisan bagi orang yang berada dalam azab neraka bagi orang yang kufur. Tak ada kesudahan. Panggil apa tak ada kesudahan tu? Tasalsul. Yang tu boleh terima ke? Mustahil ke? Kena terima tu. Akal kita boleh terima. Kerana apa? Kerana yang akan datang, benda sebelah bawah, bertambah kut bawah, kut akan datang. Tu tasalsul. Yang tu tasalsul wajib dia panggil. Akal kita boleh terima. Ahli syurga pun sama. Dengan nikmat-nikmat sampai bila duduk? Tak habis-habis, sama-sama. Tu tasalsul. Tak ada kesudahan. Tu hok sebelah mendatang. Ada pun hok sebelah ke belakang. Tak boleh maknanya benda tu tasalsul. Umpama kita datang daripada mana? Asbabnya daripada ayah. Ayah daripada mana? Tok daripada mana? Sampai kepada Nabi Adam. Habis itu. Nabi Adam daripada mana? Katakan lagi. Daripada tanah. Tanah daripada mana? Allah. Habis. Tamat situ. Tu. Hok ke belakang kena ada kesudahan. Ni hok misal tadi, siapa yang menjadi Allah? Al-Ghaffar. Siapa yang menjadi Al-Ghaffar? Al-Bari. Al-Bari siapa yang menjadi As-Sattah? Ke atas tu. Ke atas mustahil. Akal kita tak boleh nak terima. Maknanya pada kajian mesti ada kesudahan. Tu. Berhimpunnya ada kesudahan dengan tidak ada kesudahan. Mana tidak ada kesudahan hok berhimpun tadi tu? Nisbah pada kita nak kata. Nisbah pada kita dakwa. Al-Bari daripada Al-Fattah, Al-Fattah daripada Al-Ghaffar, Al-Ghaffar daripada Al-Basi. Tu nisbah dakwa tidak ada kesudahan.
Berhimpun tidak kesudahan pada dakwa, dengan berhimpun pada akal kaji mesti ada itu dia panggil berhimpun kesudahan, dan juga tidak ada kesudahan. Berhimpun kesudahan, pada kajiannya mesti ada sudah, dan juga pada tiada kesudahan, pada nisbah dakwah kita tak ada sudah. Royak bagi tahu, pah ke esok, pah kiamat lah, tasalsul tadi. Atau berhimpun kesudahan dan tiada kesudahan. Mustahil berhimpun begitu. Itulah mustahilnya pada kata tasalsul. Atau akal kita tak boleh nak terima. Itu tasalsul payah sikit tu. Payah sikit daripada daurun tadi. Itulah tempat akal kita katanya daur dan tasalsul tu ialah mustahil. Habis. Dan kedua-duanya itu, kedua-dua kata daurun dan tasalsul tu mustahilun, tentu tidak sama sekali. Dan apabila sabit kidamnya, dan apabila kejaplah, apabila kita isbat dalam hati kita Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kidam, mustahillah atasnya, atas Allah Ta'ala, tentu tidak sama sekali atasnya, atas Allah Ta'ala baharu. Ada Allah Ta'ala maknanya ada yang menjadikan dia, ataupun ada Allah Ta'ala dulunya tidak ada, baru ada. Tu mustahil, akal kita tak boleh nak terima. Kejaklah hati kita, maknanya Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kidam. Dengan akal kita fikir pun tak boleh nak terima, apatah lagi Allah Ta'ala lagi sendiri cerita wal awal, dialah yang awal, ada dia, tidak ada permulaan. Kejaklah hati kita, maknanya simpulan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam. Ketiga baqa, artinya kekal. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. InsyaAllah kita sambung lepas daripada raya. Wallahu a'lam.